Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ni pelajar-pelajar SMK Baka Arang yang nak masuk tingkatan 4. Tahun ni tingkatan 4 kan? Okey, pelajar-pelajar yang dah masuk tingkatan 4 tahun 2021. Okey. Jadi kamu dikehendaki untuk pilih jurusan yang kamu minat. Okey. Cikgu, kamu sudah maklum kot nama cikgu ni, Cikgu Asrul Nizam bin Abdul Qadir, yang akan mengajar subjek grafik komunikasi teknikal. Grafik komunikasi teknikal yang mana yang ditawarkan dalam pakej tingkatan 4 GKT. Jadi kalau kamu nak ambil grafik komunikasi teknikal, kamu kena pilih kelas 4 GKT lah. Jadi 4 GKT saja yang ada subjek grafik komunikasi teknikal. Selain daripada tu, cikgu juga akan ajak fizik. Cikgu juga akan ajak fizik bagi pelajar-pelajar tingkatan 4. Jadi cikgu nak bagi tahu dululah sebelum kamu nak pilih kelas GKT ni. Kelas GKT ni kamu kena tahu dulu subjek GKT ni benda apa. Kan? Mungkin kamu tak pernah dengar, atau mungkin juga ada abang atau kakak ada yang pernah ambil JKT. Jadi JKT ni benda apa? JKT ni ataupun dalam bahasa penuh dia disebut sebagai grafik komunikasi teknikal. Yang mana dulu ni dikenali sebagai lukisan kejuruteraan. Jadi grafik komunikasi teknikal ni bukan macam orang kata pendidikan seni. Kalau pendidikan seni tu kita lukis, kita berwarna kan. Tapi dalam grafik komunikasi ni, teknikal ni dia lebih kepada bidang kejuruteraan. Yang mana kalau kamu pernah tengok dalam bidang kejuruteraan ni, kalau pergi ke pasar-pasar raya kan, kalau kamu pergi ke pasar raya ada showroom ataupun ada display rumah yang nak dijual kepada orang ramai tu, dia akan bagi satu pamphlet kan. So pamphlet tu dia akan tunjukkan lakaran rumah ataupun dia akan tunjukkan ruang binaan bagi sebuah rumah yang nak dijual. Yang mana di situ dia akan nyatakan secara detail saiz rumah, kedudukan bilik-bilik kan, kedudukan bilik-bilik dan spek rumah. Jadi kalau kata kita nak beli, kita kena tengok dulu spek-spek rumah dalam tu. Jadi bidang kejuruteraan ni, dalam bidang JKT ni, dia menjurus kepada bagaimana kita nak membina sesuatu binaan, sama ada rumah ataupun peralatan kejuruteraan yang lain. Dia bukan kata buat rumah je. Contoh yang paling mudah sekali, dalam rumah kita ni ada alat-alat elektrik, betul tak? Jadi alat elektrik kita ada, tun pun dalam bidang kejuruteraan, disebut sebagai elektrik, kejuruteraan elektrik. Dan dalam rumah kita pun ada apa lagi? Ada pembinaan perpaipan. Perpaipan pun kita belajar nanti dalam tajuk JKT. Selain daripada itu, kita ada satu lagi silibus baru. Silibus baru ni pun dimasukkan dalam subjek JKT, iaitu hiasan dalaman. So dalam tajuk ni kita akan belajar bagaimana kita nak menyusun atur perabot-perabot di dalam rumah kita. Menyusun atur perabot-perabot dalam rumah kita. Jadi apa bidang yang kita boleh ceburi selepas daripada SPM nanti? Ramai pelajar tanya, cikgu, apa kami kalau ambil subjek ni nanti nak kerja apa? Banyak kalau sebut kejuruteraan saja tu, maksud dia banyak bidang kita. Bukan kata kita nak buat rumah je. Dia lebih menjurus kepada arkitek, pelukis plan, penghiasan dalaman dan kemudian pembaca plan. Jadi banyak lagi lah. Semua yang terlibat dalam kejuruteraan kita akan ada dalam tu. Nanti kamu masuk dalam bidang kejuruteraan, nanti kamu tahu lah kan. Kalau kata elektrik ni, dia berpuluh-puluh cabang lagi dalam bidang elektrik. Dalam bidang sivil pun, iaitu kejuruteraan awam pun, dia berpuluh-puluh cabang lagi ada. Mechanical, aeronautic, astronaut, marine. Kalau kamu masuk dalam universiti ni, kamu tahu lah.
Jadi subjek JKT ni nanti kamu bila dah habis dalam kamu habis belajar SPM nanti, kalau kamu nak lanjutkan pelajaran dalam bidang kejuruteraan, kamu akan jumpa satu subjek lagi, satu subjek yang sama macam ni di dalam universiti. Kamu akan belajar tahun pertama ni, kamu akan jumpa juga subjek JKT ni ataupun disebut sebagai lukisan kejuruteraan. Jadi kalau kamu ambil bidang ni, kamu ambil subjek ni, bila kamu masuk universiti nanti dalam bidang kejuruteraan, dia kira macam satu advantage lah bagi pelajar-pelajar yang ambil subjek JKT ni. Okey. Dia advantage bagi pelajar-pelajar JKT ni. Dalam JKT ni kita ada kerja khusus. Dalam sepanjang 2 tahun kamu belajar ni akan ada kerja khusus, yang mana kerja khusus tu dijalankan pada tingkatan 5. Di tingkatan 5 nanti kerja khusus tu akan membawa 30%. Maksudnya kamu dah ada markah 30% sebelum kamu ambil periksa di dalam Dewan Peperiksaan sebenar nanti. Jadi kerja khusus tu kita akan jalankan sepanjang tahun lah, kan? Sepanjang tahun nanti tak susah. So kalau kata kamu ikut cara apa yang cikgu beritahu, kamu ikut saja dia punya masa yang ditetapkan, kamu boleh dapat 30/30 daripada markah kerja khusus tersebut. Jadi maksudnya kamu tinggal lagi 70% je lah. Kamu tinggal lagi 70%, kamu nak cari markah untuk kamu jawab dalam Dewan Peperiksaan. Jadi 30 dah dalam tangan, tinggal lagi 70% lagi yang kamu nak cari dalam. Jadi JKT ni kita buat macam mana belajar ni. Dalam JKT ni kita akan belajar membuat drawing. Kita akan belajar drawing, iaitu plan-plan bangunan. Kita akan belajar drawing untuk bongkah-bongkah yang secara 3 dimensi. Kita akan belajar drawing juga menggunakan alat-alat lukisan kejuruteraan. Nanti saya akan terangkan sikit lagi lah. Selain itu juga kita juga akan buat drawing menggunakan perisian AutoCAD. Okey. Dalam silibus kita ada satu topik yang disebut sebagai lukisan terbantu komputer, yang mana subjek ni topik ni kita perlu menggunakan komputer untuk membina satu kita panggil apa, satu bangunan, satu item. Dibagi satu bongkah. Jadi kita kena gunakan AutoCAD untuk menyelesaikan soalan tersebut. Dalam soalan AutoCAD ni juga kita kena buat dalam kerja khusus nanti. Kerja khusus kita ada 3 soalan. Soalan pertama tu kita kena gunakan AutoCAD. Okey. Kemudian cikgu nak terangkan sikit apa yang kamu akan belajar nanti. Kamu akan belajar dalam tajuk JKT ni. Kalau kamu tengok kat sini, slide cikgu bagi ni. Apa yang kamu belajar dalam subjek JKT ni. Tadi cikgu dah terangkan, ni JKT ni sejenis lukisan teknikal lah. Dia lukisan teknikal lah, daripada zaman dulu pun dah ada lah. Yang ni kita akan menggunakan perisian komputer yang disebut sebagai AutoCAD, yang membantu kita untuk mempercepatkan proses membina lukisan. Ini cikgu nak terangkan nanti, kita dah belajar nanti cikgu akan terangkan. Okey, di kerjaya-kerjaya yang terlibat dalam JKT yang cikgu dah beritahu tadi, contoh ada jurutera, arkitek, pelukis plan dan pereka bentuk. Jadi bila kamu dah habis sampai tingkatan 5 ni, kamu dah layak untuk membaca plan seperti yang arkitek tu baca. Kamu dah tahu dah bagaimana nak membaca plan. Okey. Jadi untuk subjek JKT ni kita perlukan alat. Alat-alat ni kamu kena beli sendiri ya. Sebab apa kena beli sendiri? Dekat bilik lukisan kejuruteraan ataupun di bilik studio JKT tu ada alat-alat dia. Tapi tak boleh bawa balik. So kalau kamu nak bawa balik, kamu kena beli sendiri ya alat-alat dia. Apa alat-alat asas yang kita nak guna ni? Kita ada alat ni. Alat asas yang kita guna ni. Ni kita ada papan lukisan. Okey, ini papan lukisan. Ataupun kita sebut sebagai drawing board yang bersaiz A3. Papan lukisan ni kosong je lah ni. Dia papannya. Kemudian kita ada T-square. T-square ni dia main sekali dengan papan ni. Kita kena beli juga.
Ni dia ada slot dia, kita boleh masuk dalam ni. T-square ni kan buat pedang pula. Okey, ni T-square. Kemudian kita ada set square. Ni set square. So set square ni maksud dia ada dua pembaris yang bersudut 45 dan pembaris yang bersudut 30 dan 60 darjah. Okey, ini set square. Ini alat-alat yang asas lah, yang kita akan gunakan sepanjang kamu belajar sampai kereta 4, kereta 5 nanti. Dan kalau sambung nanti dalam bidang kejuruteraan di universiti pun kamu akan guna alat yang sama. Ini kita panggil French curve. Ni kita panggil French curve. French curve ni fungsi dia nanti cikgu terangkan lah. Kalau bagi tahu lah ni bukan kamu tahu, kamu boleh nampak pun. Nak membina lengkung tu macam mana. Okey, tu contoh alat-alat yang kita boleh guna, yang kita akan pakai, yang kamu kena beli dulu. Kan? Sebab apa, bila kena beli ni kita boleh buat balik, kita boleh buat di rumah nanti latihannya. Okey, kemudian kita ada jangka lukis. Jangka lukis ataupun kompas. Ini contoh jangka lukis yang bukan yang macam kita guna kat matematik tu. Dia pendek, jangka lukis dia panjang. Okey, jangka lukis ni kalau kita beli tu harga dia lebih kurang tak sampai RM20 lah. Okey. Kemudian ni pensel. Pensel ni semua kena ada. Memang kamu kena tahu lah. Pensel ni ada banyak jenis, tapi kita dalam bidang JKT ni kita pakai lebih kurang dua ya. Dua jenis, iaitu dia cuba terangkan, bukan kamu faham pun. Okey, jenis-jenis pensel ni. Kemudian kertas lukisan. Kertas lukisan kita akan pakai kertas lukisan jenis A3. Kertas A3 ni besar lah. Dia lebih kurang besar papan tadi. Okey. Ini contoh kalau kita nak gunakan nanti. Nanti juga akan terangkan yang ni, kaedah-kaedah penghurufan ni. Dia juga akan terangkan ya. Okey, baik. Jadi itu sobat sikit lah. Cikgu harap kamu pilih bidang JKT ni bukan sebab kamu ikut kawan atau apa-apa lah. Yang penting kamu layak untuk masuk dalam kelas JKT ni dengan sesuai dengan kebolehan kamu, dengan keupayaan kamu, dan juga jangan terikut-ikut dengan orang lain. Kamu minat dalam bidang kejuruteraan, kamu boleh cuba untuk masuk dalam bidang subjek JKT ni. Setakat itulah cikgu terangkan sikit berkenaan dengan subjek JKT ni. Cikgu harap kamu dapat buat pilihan yang tepat supaya nanti kamu tak menyesal pula. Okey. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.